Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan peminat dan juga mungkin bakal-bakal penulis yang akan menulis buku dan buku mereka mendapat sambutan pada masa depan. Pada kali ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan tips-tips ataupun kaedah-kaedah penulisan umum yang boleh dicuba, yang boleh disertai oleh semua penulis ataupun bakal penulis. Apabila seorang itu berhasrat atau berminat ingin menjadi penulis, ada beberapa tujuan yang biasanya mereka ingin. Kenapa ingin menjadi penulis? Yang pertama, mungkin mereka ingin membantu orang lain berkongsi pengalaman, ilmu, kemahiran, pengetahuan, dan dengan itu pembaca akan dapat menjadikan kehidupan mereka lebih baik, lebih bermakna dan lebih bernilai. Yang kedua, mungkin mereka ingin jadi penulis sebab sebagai satu sumber pendapatan. Dengan buku-buku yang dijual, mereka akan dapat pendapatan dan dengan pendapatan mereka boleh menyara kehidupan. Dan dalam kehidupan ini sudah tentu ia memerlukan wang ataupun duit untuk kita gunakan dalam menyara kehidupan kita. Dan yang ketiga, mungkin seorang itu menulis sebab mereka inginkan nama, populariti, dikenali oleh orang, dikenali oleh pembaca, dikenali oleh peminat. Dan mereka rasa gembira, mereka rasa tenteram dengan nama yang baik, dipuja ataupun dipuji, mendapat penghargaan daripada masyarakat, mendapat pengiktirafan dan sebagainya. Dan yang keempat juga mungkin menulis, setengah tu menulis sebab ingin mendapat pahala, membuat kebaikan, kebajikan, membantu orang lain, menjadikan kehidupan lebih baik, meninggalkan sesuatu yang lebih bermakna apabila mereka tiada dalam dunia ini. Jadi ada banyak lagi sebab dan tujuan kenapa seorang itu menulis. Dan tak kisahlah apa pun tujuan dan dimensinya, yang pokok pangkalnya tuan-tuan dan puan ingin menjadi seorang penulis, dan saya cuba bantu memberikan sedikit sebanyak informasi dan juga maklumat. Semoga dengan maklumat dan informasi itu dapat membantu tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum kita mulakan perjalanan kita ni, ada beberapa mitos menjadi seorang penulis yang kebanyakan dipercayai ataupun hampir dipercayai oleh kebanyakan bakal-bakal penulis. Yang pertamanya, seorang penulis itu perlukan kelulusan akademik. Mereka perlukan kelulusan akademik, dan jika tak ada kelulusan akademik yang sepadan, mereka merasa tidak layak atau tidak patut atau tidak berkebolehan untuk menjadi seorang penulis. Sebenarnya menjadi seorang penulis tak perlukan kelayakan akademik pun. Cuma kebiasaannya kita nampak buku-buku akademik yang ditulis oleh mereka yang mempunyai kelayakan akademik, dari peringkat sarjana, dari peringkat sarjana muda ataupun di peringkat PhD dan sebagainya. Itu buku akademik. Kalau buku-buku yang bukan akademik, saya fikir dia boleh ditempuhi, dilalui, ditulis oleh mereka yang mungkin tidak ada kelayakan akademik tetapi mungkin ada pengalaman, ada pengetahuan dalam satu bidang, dan mereka boleh menulis dengan latihan yang mungkin ringkas ataupun simple. Mereka boleh terus menulis dan memberikan kebaikan, pengetahuan, berkongsi maklumat dengan orang lain. Kedua, mitos yang kedua adalah mereka berpendapat bahawa apabila mahu menjadi penulis, mereka perlu mempunyai kelayakan dalam bidang bahasa, linguistik dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak perlu. Untuk menjadi penulis, selagi tuan-tuan dan puan boleh membaca, boleh menulis dalam bahasa yang tuan-tuan dan puan suka, tuan-tuan boleh menjadi seorang penulis. Tidak perlu ada kelayakan akademik dalam bidang bahasa, dalam bidang linguistik dan sebagainya. Tetapi jika sekiranya saudara ataupun tuan-tuan dan puan ada kelayakan dalam bidang bahasa, linguistik dan sebagainya, sastra, umpamanya, itu lebih baik. Itu salah satu bonus kepada perjalanan tuan-tuan dan puan sebagai seorang penulis.
Yang ketiga, mitos yang berlaku atau melegar di pemikiran penulis adalah mereka berpendapat bahawa perlu sepenuh masa memberikan perhatian yang sepenuhnya. Jika begitu, mungkin hasrat ini mungkin tak akan capai. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang penulis tidak apa ni, seboleh mungkin. Jika boleh, memang boleh secara sepenuh masa. Tapi jika tidak mampu, bagi kita yang masih lagi bekerja, mempunyai majikan, terhad atau terikat dengan waktu bekerja yang tertentu, kita boleh menjadi penulis separuh masa. Dan banyak pun penulis-penulis yang berjaya dalam bidang penulisan menjadi ataupun berasal daripada penulis separuh masa, dan ini boleh dibuat. Seterusnya adalah mitos yang seterusnya adalah perlu ada komputer sendiri. Ini walaupun ini saya sangat galakkan, tetapi tak semestinya menjadi seorang penulis. Tuan-tuan puan perlu memiliki dengan membeli komputer dan membelanjakan beberapa ribu untuk membeli komputer sendiri. Tapi jika sekiranya ada kemampuan dan kewangan yang baik, boleh saja beli komputer untuk memudahkan tuan-tuan menulis. Tetapi jika sekiranya tidak mempunyai komputer pun, tuan-tuan puan boleh menjadi seorang penulis. Ia tidak terikat. Jika sekiranya tuan-tuan hanya ada komputer, baru boleh menjadi seorang penulis. Tidak. Seterusnya adalah ada setengah tu yang berpendapat atau percaya bahawa perlu menunggu masa yang sesuai. Sedangkan itu bukan semestinya. Memang ada kalanya tuan-tuan puan perlu masa yang tertentu untuk menulis. Tetapi untuk menunggu masa yang sesuai sebenarnya tidak ada. Ikut pengalaman saya, tuan-tuan puan boleh menulis pada bila-bila masa, pada waktu-waktu tertentu, sama ada waktu pagi, petang, malam, dini hari, dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kebolehan dan ruang masa yang ada. Jika tuan-tuan puan sebagai penulis sepenuh masa, boleh menulis selagi ada masa lapang. Jika sekiranya tuan-tuan puan adalah penulis separuh masa, mungkin boleh mencari masa-masa lapang, ruang masa yang ada, waktu rehat dan sebagainya untuk menulis. Walaupun mungkin sebaris ayat, mungkin setengah muka surat dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya, mitos yang keenam adalah pemahaman atau pemikiran kebanyakan bakal penulis adalah perlu ada pembaca terlebih dahulu. Itu satu perkara yang baik untuk diketengahkan, tetapi ia bukan menjadi syarat untuk seseorang itu menulis. Tuan-tuan puan boleh mulakan tanpa ada pembaca, tetapi tuan-tuan puan tahu apakah bidang yang diperlukan dan bidang yang diminati ataupun dicari-cari oleh pembaca. Jadi dengan adanya kumpulan sasaran ini, tuan-tuan puan boleh memilih kriteria tertentu, genre tertentu, tajuk tertentu, dan boleh memberi fokus kepada bidang penulisan pada tajuk tertentu. Okey. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, ada kepercayaan yang menyatakan bahawa semua buku sudah tulis. Jadi buat apa aku nak tulis buku lagi sedangkan semua telah ditulis. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang tidak ditulis, yang dicari oleh pembaca, yang diperlukan oleh pembaca, yang masih lagi belum ada di pasaran, yang perlu ada penulis untuk menulisnya. Tetapi oleh kerana mereka tidak ada kesempatan, mungkin buku yang berkenaan tidak tulis, dan mungkin inilah masanya tuan-tuan puan boleh terlibat dan boleh menjadi penulis. Setakat ini saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.